بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberi keizinan kepada kita bertemu lagi setelah berapa 2 tahun lah 2 tahun tak dapat jumpa bersemuka disebabkan Covid. Apa-apa pun, alhamdulillah hari ini Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan urusan kita berbanding di awal waktu dulu. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna ma'al usri yusran fa inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya selepas ataupun setiap daripada kesulitan itu akan disusuli dengan kesenangan. Dan sesungguhnya Allah ulang lagi kali yang keduanya, selepas daripada kesulitan akan disusuli dengan kemudahan. Maka itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari ini mungkin kita dah rasa agak selesa, mungkin dah agak kurang stres nak dibanding pada waktu awal dulu. Dan insya-Allah yang ke depan kemungkinan kita melihat Covid ini macam sesama biasa sajalah. Mudah-mudahan. Apa-apa pun ada hikmah di sebaliknya. Walaupun mungkin kita tak ada kelas dan sebagainya, tapi mungkin ada waktu-waktu yang lain mungkin kita boleh spend ke tempat yang lain dalam keadaan kita terkurung dalam rumah. So mungkin banyak kelas online juga yang boleh kita sertai dan sebagainya. Jadi apa-apa pun dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam ni bila datang nikmat kepada baginda, Nabi akan ucapkan alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, dengan nikmatnya Allah sempurnakan kesalihan. Dan sekiranya berlaku sesuatu yang sebaliknya di kalangan ataupun berlaku musibah ataupun dari nak kata bukan nikmatlah, kesusahan dan sebagainya, Nabi SAW menyatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala hal. Jadi kita ni orang mukmin, hal keadaan kita selesa dan senang, kita mengucapkan alhamdulillah. Hal keadaan kita ditimpa musibah juga ucapannya adalah alhamdulillah. Di samping inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tetapi Nabi SAW mengajar juga kepada kita, walau dalam keadaan kita dilanda musibah ataupun kesusahan, tetap kita ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Apa juga keadaan kita ni, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itulah yang diucapkan oleh Nabi, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Ajaib urusan orang mukmin ini, semua urusannya itu baik belaka.
Kalau Allah Ta'ala uji dia dengan kesenangan, itu baik untuk dia. Dia ucap Alhamdulillah, dia bersyukur. Dan kalau sekiranya Allah Ta'ala uji dia dengan musibah, dia bersabar atas musibah yang berlaku. Dan itu adalah baik untuk dia. Dan itu tidak berlaku melainkan kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan apa yang berlaku, dengan apa yang kita lalui, ada kebaikannya dan ada hikmah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi mungkin sahabat kita, saudara mara kita yang telah meninggal disebabkan wabak yang berlaku, juga adalah baik untuk dia. Mudah-mudahan mati yang baik. Kerana kita semua mengetahui bahawasanya mati yang disebabkan sakit di dalam perut, maka itu adalah mati yang baik. Mati yang disebabkan terbakar, mati yang disebabkan tenggelam, mati yang disebabkan kena hempak bangunan, mati yang disebabkan macam-macam, semua ni dibunuh ni dikata mati yang baik. Kenapa dikatakan mati yang baik? Takkan itu mati yang baik. Baik kita mati duduk sakit atau terlantar atas katil kemudian mati. Kan baik daripada mati aksiden. Kan? Daripada mati tenggelam tsunami, daripada mati terbakar. Maka mati yang baik itu dari sudut orang yang mati itu dia mengalami kesusahan dan kesulitan, ataupun dia apa orang kata terseksa dalam matinya. Sebab itu dia mati yang baik. Maka dia terseksa, dia tenggelam dan dia lemas, dia terbakar. Dia diuji dengan sakit dalam perut. Sakit dalam perut ni umum pula tu. Apa dia sakit dalam perut? Umum. Kena tumbuk. Sakit kat perut. Boleh jadi mati yang baik. Ataupun sakit yang mati yang dimaksudkan dengan batin atau batin, mati yang sakitnya dalaman lah. Mudah-mudahan orang yang sakit kanser paru-paru, jantung, kanser liver, kanser perut, itu semua mati yang baik. Mudah-mudahan. Sebab dia mati di dalam. Dan orang yang mengalami kematian yang seumpama ini, mereka struggle dalam menghadapi kematian. Sebab itu Allah Ta'ala rezekikan dia mati yang baik. Sebab itu Allah Ta'ala bagi dia mati itu dikira mati yang husnul khatimah. Nak banding dengan mati yang duduk atas katil saja, dia mati kan. So kadang-kadang tak terfikir begitu. Kadang-kadang terfikir Allah seksanya mati macam tu tak, seksanya mati COVID dan sebagainya. Sebenarnya itu adalah mati yang baik, dan itu adalah rezeki yang Allah bagi kepada mereka. Kita tak dapat rezeki itu, boleh jadi mungkin kita juga mati biasa saja kan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tentukan kita mati yang baiklah. Kita sambung kepada usul sunnah Imam Ahmad kita ni. Sampai kepada ta'at ulatul umur. Ta'at ulatil umur. Ta'at kepada ulat al-umur, orang yang menguruskan urusan. Terjemahan yang lebih senang faham, ta'at kepada pemerintah lah. Ta'at kepada penguasa. Taat kepada orang yang menguruskan hal keadaan kita, iaitu orang yang diberikan kuasa dan amanah untuk menguruskan urusan umat. Dipanggil wulatul umur. Wulat walla. Dia dibebankan ataupun dia ditugaskan untuk menguruskan umur, urusan-urusan orang Islam lah, atau urusan negara dan sebagainya, maka dipanggil wulat al-umur. Kata Imam Ahmad Ibn Hanbal dalam risalahnya, was-sam'i wat-ta'ah lil a'immah wa amirul mu'minin. Was-sam'u wat-ta'ah lil a'immah wa amirul mu'minin al-barr wal-fajir wa man ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين.
Wasam' dengar, taat. Wa ta'ah dengar dan taat. Lil a'immah dengar dan taat kepada para imam. A'immah, para imam. Wa amiril mu'minin, dan amiril mu'minin, ketua orang-orang yang menguruskan urusan orang mukmin ataupun pemerintah orang Islam dipanggil amirul mu'minin. Al-a'immah boleh maksud dua. Al-a'immatu fid din, a'immah dalam bab agama, para ulama. Al-a'immah dalam bab agama, para ulama. Dan a'immah dalam urusan dunia atau urusan politik, maka tu yang dipanggil pemerintah, sultan, ataupun apa saja nama dia, amirul mukminin ke, presiden ke, gubernur ke, menteri besar ke, dan sebagainya. Maka dipanggil pemerintah dari sudut a'immah, imam dari sudut politik. Adapun imam dari sudut agama ni, para ulama lah. Maka apabila Allah Subhanahu wa taala mengarahkan ataupun memerintahkan kita ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, hendaklah kamu taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Ati'ullah, taat kepada Allah, wa ati'ur rasul, dan diulang sekali lagi ati'ur rasul. Maka itu adalah ketaatan mutlak kepada Allah dan ketaatan mutlak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan a'immati pemerintah dia tak sebut ati'. Dia kata ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, dan orang-orang yang menguruskan urusan di kalangan kamu, pemerintah. Tapi dia tak bubuk ati'u. Maka para ulama melihat bahawasanya ketaatan kepada Allah dan Rasul disebut ati'u adalah secara mutlak. Secara mutlak. Adapun ketaatan kepada orang yang menguruskan hal urusan orang-orang mukmin atau hal urusan manusia, maka itu adalah tertakluk kepada syaratnya, tertakluk kepada syarat, dan dia tidaklah ketaatan secara mutlak. Dalam bab ini, maka kaedah ahli sunnah wal jamaah adalah taat kepada waliul amr, taat kepada pemerintah, orang-orang pemerintah yang menguruskan urusan umat, fima ahabba wa kariha, dalam bab yang kita suka dan dalam bab yang kita tak suka. Malam yu'maru bima'siyatin. Maka dua situ. Satu, kita disuruh taat kepada waliul amr dalam bab yang kita suka dan dalam bab yang kita tak suka. Dan yang kedua, dalam ketaatan kepada pemerintah ini tidak melibatkan maksiat kepada al-Khaliq. Jadi Nabi SAW mengarahkan demikian dan menyatakan demikian. Maka taatlah kepada waliul amr ni fima ahabba wa kariha, dalam bab yang kita sukai dan dalam bab yang kita tak suka. Illa, kecuali yu'mara bi ma'siyatin, kecuali kalau sekiranya dia memerintahkan kita buat maksiat kepada Allah Ta'ala. Fa in umira bi ma'siyatin, kalau dia perintahkan kita untuk buat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, fala sam'a wala ta'ah, tak ada ketaatan dan tak ada dengar. Tak dengar dan kita tidak taat. Jadi itu adalah kaedah umum, kaedah umum di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Jadi as-sam'u wa ta'ah, dengar dan taat ini lil a'immah, kepada para imam. Kita sebut tadi para imam, dua tadilah. So dalam bab agama, ketaatan kepada para ulama. So ini kadang-kadang kita terlepas pandang. Jadi kita terlepas pandang, kita ingat kita hanya mungkin membataskan waliul amr ataupun membataskan a'immah ataupun orang yang menguruskan urusan ni dalam bab politik sajalah. Tapi kita lupa dalam bab agama. So dalam bab agama, pemerintahnya adalah ulama. Maka ulama juga wajib ditaati. Ulama juga wajib ditaati. Sama juga kaedahnya macam pemerintah sultan. Sama juga kaedahnya macam pemerintah ahli politik. Yang menjadi presiden, yang menjadi perdana menteri, yang menjadi sultan. Maka para ulama pun begitu jugalah.
wajib kita taat kepada mereka dalam bab agama selagi mana dia tidak mengarahkan dan dia tidak menyuruh kita bermaksiat kepada Al-Khaliq. So sama, hukumnya sama. So dalam bab agama kita ni jahil, maka kita balik kepada para ulama. Apa saja perkara yang dalam agama ni, maka rujuknya kepada para ulama. Kerana asasnya rujuk kepada Nabi tak? Asasnya rujuk kepada Allah dan Rasul. Wa in ayat ayat tu? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Kalau sekiranya kamu berselisih dalam suatu perkara, farudduhu, kembalikannya urusan yang kamu perselisihkan itu kepada Allah dan Rasul. In kuntum tuhibbunallaha wal yaumil akhir. Kalau sekiranya kamu taat kepada Allah dan hari akhirat, maka balik kepada Allah dan Rasul. Ketika mana Rasul masih hidup, maka pergi jumpalah dan bertanya kepada Rasul. Tapi dalam keadaan Rasul telah pun meninggal, maka rujuk kepada sunnah Rasulullah, rujuk kepada Al-Quran, rujuk kepada sunnah. Dan tidak ada jalan untuk memahami macam mana dengan cara betul nak merujuk kepada Al-Quran dengan sunnah, melainkan para a'immah, para ulama. Maka para ulama yang diberikan oleh Allah Ta'ala ilmu, maka mereka bertanggungjawab untuk membawa masyarakat, membawa umat kepada kefahaman Al-Quran dan sunnah dengan betul. Maka kita dalam bab agama wajib taat. Maka tapi dia tak jadi, apa orang kata, dia dalam kehidupan kita tak jadi macam tu lah. Duk sibuk ada fatwa ulama pun tak nak ikut. Kan? Fatwa ulama tak nak ikut sebab dia rasa dia ulama. Isu-isu yang diputuskan dalam fatwa, dah lah dia tu apa, dia tak reti. Maka bila fatwa keluar pun dia tak nak taat juga. So kadang-kadang kita duk bahas tentang wajib taat kepada pemerintah, tapi kita kadang-kadang tidak taat kepada urusan agama, iaitu para ulama. Tapi dah tentu macam kita sebut tadilah, dengan garis panduannya lah. Kalau ulama tersebut tidak membawakan dalil, kalau dia bawa kita kepada bermaksiat juga kepada Allah dan Rasul, apa maksud bermaksiat kepada Allah dan Rasul? Maka kalau pemerintah politik mengajak orang bermaksiat kepada Allah dan Rasul, lain caranya. Kalau ulama mengajak orang bermaksiat kepada Allah dan Rasul, lain caranya. Dah tentulah para ulama tak kata marilah berzina, tak kan? Maka dia mengajak orang kepada pemahaman yang salah dia. Dia mengajak orang kepada kefahaman yang dia pun salah, ataupun dia sendiri menyeleweng dalam pemahaman Al-Quran dengan sunnah. Maka dia bawa orang kepada bid'ah. Maka dia bawa orang kepada kepahaman sembah kubur. Dia bawa ke orang supaya taat tawaf kubur. Jadi itu tak boleh taat lah. Itu dia sendiri telah membawa kita bermaksiat kepada Nabi, telah bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi sama saja. So a'immah dalam bab agama kita wajib taat yang ada dalil, dan dalam bab politik kita wajib taat kepada orang yang menguruskan urusan umat ini, iaitu pemerintah. Maka ini dia bab politik, bab keduniaan lah, bagaimana urusan dan sebagainya. Maka itu kita taat dan kita serahkan urusan itu kepada kebijaksanaan pemerintah lah. Tak payahlah sibuk-sibuk hak yang kadang-kadang kita tak setuju pun. Pemerintah menetapkan sesuatu kita tak setuju, itu kita punya tak setujulah. Esok kalau kita jadi pemerintah, buatlah cara kita pula, kan? So dalam tapi bab keduniaan ini dia tak macam bab agama lah. Bab keduniaan dia lebih kepada urusan orang kata maslahah, urusan ijtihad pemerintah. Dan bab agama maka dia lebih kepada spesifik, merujuk kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amirul mu'minin al-barr wal fajir. Berikutnya dikata Imam Ahmad kata, kepada pemerintah orang mukmin ni sama ada dia itu pemerintah yang bagus ataupun pemerintah yang fajir. Sama ada dia itu adil ataupun pemerintah yang adil, yang tidak melakukan kezaliman, atau pemerintah yang fajir, yang zalim, pemerintah yang teruk, juga wajib dengar dan wajib taat.
Waman, dan sesiapa yang menguruskan al-khilafah. Dan wajtama'an nasu alaih waradu bihi. Wajtama'an nasu alaih, dan orang berhimpun kepadanya. Waradu bihi, dan setuju, reda kepadanya. Waman ghalabahum bis-sayf, dan sesiapa yang ghalabahum bis-sayf hatta sara khalifatan, ataupun dia mendapat kuasa pemerintahan itu dengan cara menjatuhkan pemerintah yang lama dengan pedang. Maksudnya angkat kuasa, angkat pedang, angkat senjata. Maka bila dia angkat senjata dan tergulinglah pemerintah yang lama dan dia naik sebagai pemerintah yang menggulingkan pemerintah yang sebelum, ahli sunnah juga kata wajib taat kepada hak pemerintah yang zalim yang telah pun menggulingkan kuasa pemerintah sebelum. Taat kat dia lah. Bisayf hatta sara khalifatan wa summiya, dan dinamakan Amirul Mukminin. Maka daripada kenyataan Imam Ahmad ini, kita buat kesimpulan, apa maksud bai'ah? Bai'ah. Wajib bagi bai'ah kepada pemerintah orang Islam. Bai'ah kepada pemerintah orang Islam ni boleh dengan beberapa cara lah. Pertama, macam disebutkan tadi lah. Kalau disebut, mungkin kita sebelum angkat senjata, maka pemerintah yang lama meletak jawatan dan dia menyerahkan kepada orang yang dilantik. Maka dia menyerahkan kuasanya kepada pemerintah yang dia nak lah. Contoh, A, dia letak jawatan, dia bagi jawatan tersebut kepada B. Dan B pun naik jadi pemerintah. Maka dengan automatiknya, bai'ah. Atau A, memberi 2-3 nama, dan dipilih daripada 2-3 nama tu, A, B, C. A tadi bagi nama B, C, D. So, buat pilihan. Setelah dipilih, orang pilih D. Maka D pun naik atas pilihan ramai dan sebagainya. Maka juga dikira bai'ah. Atau cara yang zaman sekarang lebih kurang, pilihan raya. Walaupun pilihan raya itu bukan cara Islam. Oh, tak boleh. Habis yang tadi itu kita kata, wa man ghalabahum bis-sayfi hatta sara khalifatan. Siapa yang memerangi pemerintah yang ada dengan pedang sehingga dia mendapat jawatan pemerintahan tu, itu cara Islam kah? Tak kan? Itu bukan cara Islam. Wajib tak kita taat kepada pemerintah baru yang guna senjata tu? Wajib. Maka sama juga dalam sistem demokrasi yang ada sekarang. So bila sistem demokrasi berjalan, pemerintah yang lama telah pun ataupun parlimen dibubarkan, kemudian dibuka untuk pilihan raya. Maka bila pilihan raya, naik pula parti baru dengan melalui jalan pilihan raya tadi tu, maka dia naik jadi Perdana Menteri. Wajib juga kita taat kepada Perdana Menteri baru, walau dengan cara yang tidak syar'i. Jadi, kalau sekiranya pemerintah yang ada telah meletak jawatan, dalam istilah zaman sekarang ni dengan sistem demokrasi, parlimen dibubarkan, kemudian berlaku untuk pilihan raya, adakah itu apa orang kata? Oh, tak boleh. Kita tak boleh jatuhkan pemerintah yang ada walau dengan mengundi orang lain. Tak betul. Kan? Tak betul. Sekarang kita hidup dalam sistem yang ada. Maka berlaku pilihan raya. Whatever lah, you nak join pilihan raya ke, you tak nak join pilihan raya ke, you nak pangkah siapa ke, you tak nak pangkah siapa ke, you duduk kat rumah saja pun, naiklah Perdana Menteri baru. Naiklah walaupun you tidur. Kan? Naik dengan kau tidak memangkahnya oleh kerana dia cara yang tidak syar'i. Maka tak boleh nak kata bahawasanya
Oh, kita tak setuju lah dengan cara ini, bukan cara Islam. Memang betul. Pada asalnya pun bukan cara Islam pun. Kan? Pada asalnya demokrasi pun. Maka itu adalah pada zaman sekarang. Pada zaman dulu, maka contoh-contohnya macam yang kita sebutkan tadi lah. Maka contoh-contoh yang ada pada zaman dulu adalah mengangkat senjata lawan pemerintah. Mengangkat senjata, menggulingkan pemerintah yang ada dengan senjata ataupun dengan kuasa ketenteraan. Walau dia tidak syar'i, walau benda tu tak boleh, tapi dah berlaku, tetap pemerintah yang mengguling itu yang dapat kuasa, tetaplah kita sebagai ahli sunnah wajib taat kepada pemerintah baru yang dapat kuasa tu. So, harap jelas lah. Ni bila datang pilihan raya dia tak faham lagi. Bila datang pilihan raya bergaduh lah kita sesama kita ni. Kan? Gaduh lah yang sunnah tak sunnahnya. Kan? Gaduh lah ni sistem demokrasi, sistem kafir lah. Kita tahu memang sistem kafir. Memang sistem kafir. Dan kita hidup dalam sistem tu boleh ubah. Ada kuasa untuk mengubah. Kita mampu tak nak mengubah? Tak ada. Sebab itu dah memang sistemnya. Maka tetapi konsep ahli sunnah tetap sama. Ahli sunnah ni boboh tang mana pun, zaman bila pun, maka dia boleh adapt dengan apa saja keadaan dan apa saja situasi. Apa saja, katalah yang ke depan ada sistem politik cara baru pula, whatever lah. Kalau di Saudi pun, ialah raja, sistem beraja. Dia tak ada macam kita. Kita ada raja dan ada Perdana Menteri. Perdana Menteri itu wakil raja lah. Sistem di negara-negara Arab yang dipanggil monarki, hanya memang raja yang memerintah. Dia raja, dia memerintah. Dan bila dia mati, mestilah dilantik. Macam kita lah. Mana ada raja boleh dilantik melalui pilihan raya? Maka raja mestilah lantik daripada anak dia sebab darah raja. Walaupun mungkin pada asalnya dia bukan raja pun. Walaupun pada asalnya tak ada raja pun negara ni. Tapi tak kira lah raja ni bukannya engkau dilahirkan cop raja. Tak kan? Katalah I jumpa satu pulau. Kita jumpa satu pulau dan kita anak-beranak kita duduk kat pulau tu. Kemudian kita yang berkuasa kat situ, kita namakan kita sultan. Boleh tak? Boleh je. Kan? Lantak akulah kan. Aku dapat pulau ni. Kemudian kita membuka lah kepada orang lain. Masuk. Kau panggil aku raja lah. Sebab tak kira lah. Sebab sultan itu adalah gelaran yang memerintah. Raja adalah gelaran yang memerintah. Maka sudah tentulah bila berikutnya, bila aku dah tua besok, yang mewarisi takhta raja ni, darah keturunan raja lah konon-kononnya. Kan, walaupun aku asalnya bukan raja. Kan? Maka anak dia jadi raja. Berikutnya anak jadi raja. Berikutnya anak jadi raja. Habis Islam macam mana konsep ni? Wajib taat tak? Wajib lah. Wajib taat. Sama. So di Saudi pun sistem beraja tu, sistem Islam ke? boleh bincang lah. Islam ke tak Islam ke kan? So yang duduk kat negara kita yang dengan sistem demokrasi yang ada, boleh bincang lah. Kan? Mungkin kita duduk pula kat negara yang memang dia punya trend yang, apa orang kata, kalau dekat negara Afghanistan kan, dia ada tribe dia tu kan. Dia ada, apa dipanggil Melayu? Tribe? Puak-puak dia tu. Dia ada puak-puak dia tu. Dan mereka tu memang asyik bawa senjata lah. Dia perang puak dengan puak, perang dengan puak dengan puak. Maka kampung ni puak ni lah berkuasa, kampung ni puak ni lah berkuasa, kampung ni puak ni berkuasa. Itu cara dia. Kan? Mungkin kadang-kadang yang kita tak faham ni, kita pergi negara orang, kita tak faham, kita pergi, apalah teroris, bawa senjata mata-rata. Dah, itu trend dia. Dah memang dia hidup bawa senjata. Dan memang puak-puaknya begitu. Kan? Siapa kita yang nak mengubahnya? Susahlah nak ubah sistem yang telah ada. Maka dia, maka dengan senjata lah mungkin dia pergi tembak. Dia berkuasa kan. Oh, ini sistem rimba. Whatever lah. Sistem rimba tak sistem rimba kah? Kan? Singa, kalau kita tengok National Geographic kan, singa jantan tu. Kan? Mereka mengkaji tu. Oh, ini 3 ekor singa jantan ni adalah berkuasa dekat savana ni.
Bukan dia pergi bunuh jantan-jantan yang lain tu kan. Macam sistem, orang kata sistem hutan kan. Nak macam mana? Dah itu caranya. Maka kita yang duduk situ kena taat lah. Okey. Kenapa kita disuruh buat begitu? Kenapa Nabi SAW buatnya begitu? Dan ulama ahli sunnah pun begitulah kepahaman kita. Sesiapa pun yang naik jadi raja, jadi pegang kuasa pemerintah, walau dengan cara kekerasan, walau dengan membunuh raja sebelum dan dia dapat kuasa, tetap kita kena bagi ketaatan. Sebab kalau kita lawan, akan menyebabkan mafsadah lagi besar. Akan menyebabkan mafsadah lagi besar dan pertumpahan darah yang banyak sekali. Itu dia punya konsep. Konsepnya supaya jangan berlaku huru-hara. Dahlah berlaku huru-hara dah. Apa yang berlaku kat Mesir. Kan contohlah kan. Sisi. Dia menggulingkan kerajaan Morsi umpamanya lah. Yang sebelum tu Morsi dapat kuasa kat Ikhwanul Muslimun. Ikhwanul Muslimun dapat kuasa dan jadi Morsi lah jadi dia punya presiden. Maka yang kita ni kadang-kadang lebih ngulas. Lebih mengulas. Yalah, kita tak setuju satu hal lah. Kita tak setuju dengan Ikhwanul Muslimin. Itu bab lain. Kita tak setuju dengan manhaj sesuatu puak. Itu bab lain. Tapi oleh kerana Ikhwanul Muslimin telah berkuasa di Mesir dan dia naik jadi presiden, wajib tak geng-geng yang so-called sunnah dan salafi taat? Wajiblah. Kadang-kadang kita belajar bab ni, kadang-kadang kita pun confuse. Bila kita kata khuruj alal a'immah. Apa maksud khuruj alal a'immah? Kadang-kadang ngaji kitab akidah ahli sunnah, tapi dia tak faham. Kadang ngaji dah, baca Imam Ahmad punya usul sunnah, baca Imam Humaidi punya usul sunnah, baca lagi kita apa lagi, Lumatul I'tiqad, baca lagi kita akidah lagi, apa nama, Syekhul Islam Ibn Taymiyah, akidah wasatiyah. Disebut tentang khuruju alal a'immah, keluar memerangi pemerintah haram. So, apa yang kita faham maksud khuruj? Khuruj yang kita faham hanyalah lawan pemerintah. Macam tu je lah. Lawan. Bila kena time kat orang lain, kita lah paling sunnah tak? Bila kena kat orang lain, kita lah ahli sunnah. Maksudnya kita pun ketuklah orang. Jangan buat ceramah kutuk pemerintah, jangan buat ceramah kutuk pemerintah. Tiba-tiba naik yang pemerintah tu yang apa orang kata? Yang kita dah selama hari ni kita tak suka manhajnya dan kita dah lawan manhajnya selama hari ni dan memang kita tak setuju manhajnya. Tiba-tiba dia jadi pemerintah tapi kita duk bercakap tentang pemerintah. Boleh tak? Kan? So, khuruj alal a'immah ada dua. Khuruj alal a'immah, satu dengan kalam. Yang kedua dengan perbuatan. Dengan kalam. Dan khuruj, keluar memerangi pemerintah dengan perbuatan tidak akan berlaku melainkan mesti dengan kalam dulu. Mesti dengan kalam dulu. Apa maksudnya? Maksudnya, sebelum berlakunya guling kepada kerajaan tu, mesti telah pun dimulakan dengan kempen mulut. Kan? Dia tak akan jadi guling kerajaan tanpa kita pun berkempen untuk guling. Kan? Oh, kita pun apa orang kata? Menyumbang jugalah. Oh, pemerintah tak ikut sunnah, pemerintah zalim, bomba, akidahnya sesat, akidahnya tidak mengikut akidah sunnah, kan? Itu tidak nama khuruj namanya itu. Yang akhirnya orang jadi bersemangat nak lawan pemerintah tak? Dan kita betul, kita menentang manhaj dia tu, manhaj akidah yang tak betul tu, dan kita duk apa orang kata, menerangkan kepada masyarakat manhaj akidah salaf, tapi kita tak sedar dalam masa yang sama kita juga berkempen untuk orang benci pemerintah, kan? Setuju tak setuju? So, khuruj ada dua. Satu khuruj dengan kalam dulu, yang itu juga khuruj namanya. Tapi dia akan membawa kepada khuruj dengan perbuatan.
Akhirnya orang keluar ke jalanan guling pemerintah disebabkan sebelumnya telah pun masyarakat sedang kebangkitan sedang berlaku ni. Semua orang sedang bercakap supaya gulingkan kerajaan, kerajaan Taghut, kerajaan tidak mengikut Al-Quran Sunnah, kerajaan zalim, kan? Itu mulanya. Akhirnya orang angkat senjata menjatuhkan pemerintah. Tapi kita duk bercakap, jangan memerangi pemerintah, jangan lawan pemerintah apabila pemerintah tu yang kita sukalah. Tapi kalau pemerintah tu yang kita tak suka, kita juga ada saham juga duk ngutuk pemerintah, kan? Maka apa yang berlaku kat Mesir, contoh, apa yang berlaku kat Mesir, naik Ikhwanul Muslimun. Dia pegang jawatan presiden. Dan dia menang pilihan raya, kan? Maka sepatutnya kita yang belajar sunnah ni, kena hati-hatilah. Janganlah buat macam sebelum jadi pemerintah. Tapi oleh kerana dah lama kita lawan dia, bila dia naik pemerintah pun dia terikut-ikut lah, kan? So, tengok apa yang ulama sebut. Ini saya baca syarah oleh Syekh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali. Syarah Syekh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali. Apa kata dia? Pertama, dia kata, وهذا المتغلب سواء جاء عن طريق الاختيار والشورى والبيعة. Pemerintah ini dipilih sama ada jalan pemilihan ataupun jalan syura ataupun jalan bai'ah, atau jaa an tariqil ghalabah, ataupun datang dengan cara yang rampasan kuasa tadi itu, ghalabah. Wasala ila al-imaratu bis-sayfi wa asbaha lahu syaukatan wa asbaha lahu quwwah. Barakallahu fikum. Yajibu an yusallama lah. Sehingga dia mengangkat senjata dan dia menjadi pemerintah, maka wajib untuk kita menerimanya. Fahadha sawa'un kana barran aw kana fajiran. Sama ada pemerintah yang naik itu bagus, barran baik, ataupun fajiran zalim, tajibu lahu ta'ah, maka wajib bagi kita ta'at. Wanzur ila al-imami Ahmada, tengok kepada Imam Ahmad. Wanzur ila al-Bukhari, tengok kepada Imam Al-Bukhari. Wanzur ila a'immatil Islam jami'an, tengok kepada para ulama yang semuanya sekali ulama ahli sunnah. Yaj'aluna hadha aslan min usulil Islam, maka mereka menjadikan usul ini usul Islam. Ta'at ulatil muslimin, taat kepada pemerintah orang Islam, aslun min usulil Islam, itu asas prinsip Islam. Wa sawa'un kana barran aw fajiran, sama ada pemerintah itu bagus ataupun zalim. Wal khawarij war rawafidu, ada khawarij dan rafidah Syiah, wa ghairuhum, dan selain daripada mereka itu sepakat setuju kalau sekiranya pemerintah tu bagus saja. Kalau pemerintah bagus dia diamlah. Tapi wa qad la yuwafiqunahum idza kana fajiran, tapi kalau pemerintah tu fajir, zalim, yang tak ikut apa yang dia nak, dia lawanlah. Khawarij dan Rafidah. Khawarij tak suka kepada pemerintahan Ali, maka dia keluar daripada pemerintahan Ali. Walau dia itu pada asalnya taat lah, kan? Tapi oleh kerana yang naik itu pada mereka tidak taat kepada perintah Allah dan Rasul, maka mereka lawanlah. Itu Khawarij dan Rafidah. Abu Bakr laisa barran indar rawafid. Abu Bakar tu bukanlah barran, taklah bagus di sisi puak-puak Syiah. Sebab tu dia menentang. Kalau Ali naik, dia menentang tak? Tak lah. Sebab dia nak Ali tu. Tapi oleh kerana naik itu Abu Bakar, Umar, pada mereka tak. Pemerintah itu tidak barran. Wa Umar kadzalika. Umar pula laisa barran indar rawafid, juga Syiah tak setuju. Wa Ali pula laisa barran indal khawarij. Ali pula Khawarij tak suka. Itu ahli bid'ah. Ciri ahli bid'ah, kalau naik pemerintah yang dia suka, dia senyaplah. Walaupun
jahat ke macam mana ke, tapi dia suka pada mereka lah. Tapi oleh kerana pemerintah itu pada mereka fajir, mereka lawanlah. Itu konsep Khawarij dengan Rafidah. Al-Khalifatul Fajir, Al-Jairu Al-Zalim Al-Fasik, haza ma dama lam yakhruj min dairatil Islam, fala yajuzul khuruju alaihi. Maka ahli sunnah apa? Kalau dia pemerintah yang fajir itu, jair, zalim, fasik, selagi mana dia tidak keluar daripada daerah Islam, maka wajib kita taat dan tak boleh keluar. Bihalin minal ahwal. Walau apa juga keadaan, tak boleh. Wa warada fi zalika ahadithun kathira. Banyaklah hadis-hadisnya yang telah pun kita tahu. Kama jaa fi hadithi Ummi Salamah, innahu yusta'malu alaikum umara fata'rifuna wa tunkirun. Akan datang nanti pemerintah-pemerintah yang korang tak sukalah. Wa tunkirun. Kamu kenal dan kamu tak suka. Faman ankara faqad salim wa man kariha faqad bari walakin man radiya wa taba'a. Kemudian sahabat katakan, afala nuqatiluhum ya Rasulullah, boleh tak kita perang kepada mereka wahai Rasulullah? Kata Nabi, la ma sallau, dak selagi mana mereka salat. Selagi mana mereka salat. Kalau hadis ni kata salat, tambah kalau pemerintah tu bukan saja solat, zakat pun bayar. Ramadan pun dia puasa. Dia pun pergi haji dengan umrah. Habis nak lawan. Kan? Hadis kata, ma sallau. Kalau dia solat, lain dia tak buat, tapi dia solat. Tak boleh lawan lah. Maksudnya tak boleh menjatuhkannya dengan mengangkat senjata dan sebagainya. Tapi pemerintah kita yang ada sekarang ni teruk sangat ke? Bukan setakat mereka solat, zakat mereka bayar. Bulan Ramadan mereka puasa, haji pun mereka buat, dan mereka tak halang pun untuk orang buat Islam. Bahkan mereka juga menyokong amalan Islam tak? Lagi-lagi lah memang tak boleh jatuhkan lah kan. Lagi-lagi walaupun dia curi duit kerajaan, walaupun dia rasuah, walaupun dia nipu dalam pilihan raya, memanglah pemerintah mana yang adil? Cuba kita, pemerintah mana yang adil dalam sepanjang sejarah Islam? Sebut 2-3 saja pun cukup lah. Boleh sebut kan? Boleh sebut 2-3 orang pemerintah yang kira bagus lah kan. Yang lain teruk belaka. Teruk belaka. Tak pernah ada yang eloknya. Bahkan yang datang kemudian lagi teruk daripada sebelumnya. Yang datang kemudian lagi teruk daripada sebelumnya. Kita duk jatuhkan, duk jatuh. Seronok benar jatuhkan pemerintah. Kita naik A lagi teruk. Tak bagus mana pun. Hidup kita macam tu je pun. Tak ada apa yang bezanya dan tak ada apa yang berubah. Yang duk mangkah, yang duk menyokongnya miskin melarat jugalah. Kan? Yang kaya pun kaya jugalah. Yang mencuri duit rakyatnya ataupun yang buat merogoi anak orangnya lepas juga. Kan? Maka itulah dia pemerintah. Nak tak nak itulah pemerintah. Tapi adakah Allah Ta'ala tak tahu benda ni? Kan? Adakah Nabi tak tahu benda ni? Sebab itu telah pun digariskan panduan. Sebab tu para ulama ahli sunnah telah pun mengusulkan asas ni. Maka walau siapa pun naik, walau dengan cara yang bukan Islam sekalipun, maka wajib untuk kita taat. Kemudian dikata lagi, sekejap, mana ke dia? Fi daulatil Abbasiyin jara ta'tilu sifatillahi wal qawli bi khalqil Quran ila ghairi zalika min aqaidil Jahmiyati wal Mu'tazilah. Pada zaman Abbasiyin, raja-raja Abbasiyah, jara ta'tilu sifatillah. Akidahnya bagaimana? Akidahnya menafikan sifat bagi Allah. Kan? Wal qawli bi khalqil Quran, dan mereka mengatakan Quran makhluk, yang ditentang oleh Imam Ahmad dan ulama ahli sunnah.
ila ghairi zalika, dan akidah-akidah sesat yang lainnya daripada akidah Jahmiyah wal Mu'tazilah. Madhhabu Jaham indahum kufrun. Mazhab Jaham bin Safwan, Jahmiyah, adanya kekufuran. Al-qawlu bi khalqil Quran kufrun. Berkata Quran itu makhluk itu kufur. Inda Ahmad wa inda ahli hadis. Di sisi Imam Ahmad dan di sisi ahlul hadis. Fi zalikal waqt, pada zaman itu. Kanat al-hukumah tad'u ila al-kufri. Ma'a zalika yuridu an yakhruju. Faya'bal Imam Ahmad. Wa qala hadha fihi fasadun wa fihi darar 'ala al-muslimin. Walaupun pemerintah pada ketika itu akidahnya kufur, akidahnya khalqul Quran, menafikan sifat bagi Allah, kemudian orang nak keluar lawan kepada pemerintah pada waktu itu, Imam Ahmad tak bagi. Imam Ahmad kata hadha fihi fasadun wa fihi darar, akan adanya fasad, kehancuran, dan adanya darar alal muslimin, kemudaratan atas orang Islam. Fazajarahum kaifa Ahmad jaban. Maka Imam Ahmad tak bagi. Adakah Imam Ahmad pengecut? As-salafu alladhi akhadhu bihadhihi al-adillah wa qawamu al-khawarij wa qawamu ahlu al-fitan min al-mu'tazilati wa ghairihim umala'u wa jawasis, yani wallahi yuharibuna ahla sunnah bil asalib syuyu'iyyin. Macam-macam lah. Maksudnya sejak zaman para imam kita ni, Al-Bukhari dan sebagainya, maka mereka ni berhadapan pun dah dengan para imam yang adanya kekufuran pada mereka, iaitu dengan fitnah khalqul Quran, dengan fitnah mu'attilin. Tapi mereka tidak menyuruh keluar. Okey, kenapa? Kerana dibimbangi akan lebih fasad dan akan lebih menyebabkan kehancuran kepada orang Islam. Daripada fasadnya ada tu, mungkin terbatas pada akidah si Mamat Sultan saja, ataupun terbatas kepada ulama-ulamanya saja. Tiba-tiba kita pergi perang pula, habis kuliah-kuliah kita pun tak boleh buat, habis orang pun tak boleh mengaji, masjid hancur, apa pun hancur, apa yang berlaku dekat Iraq dan sebagainya, apa yang berlaku dekat Mesir dan sebagainya. Takkah terganggu pengajian? Tapi adakah pada ketika itu para ulama ahli sunnah tak boleh mengajar? Adakah pada ketika itu para ulama ahli sunnah tak boleh menyebarkan ajaran yang benar? Maka boleh. Tapi memanglah adalah kekangan, adalah kemudaratan. Tapi kalau dah di kempen habis semua pergi perang dengan pemerintah, mampu habis semua kita. Dengan pemerintah pun ada tentera di sisi mereka, maka lagilah. Habis orang kampung nak guna apa cangkui? Nak guna apa sabit? Sebagaimana yang berlaku dalam sejarah negara kita lah. Tak naklah sebut tempat tu, kan? Nanti sensitif. Kat Kedah kan? So ustaz tu tak suka dan sebagainya. Habis orang kampung bawa keluar pergi ustaz ni ke benda dan sebagainya. Yang mengelilingi tu polis, tentera, kan? Yang polis pula bukan polis darat saja, polis laut lah. Habis semua habis kepung tempat tu. Kalau kita duk lawan juga, matilah habis orang kampung. Lagi lawan, pertumpahan darah lagi banyak. Maka itu konsep yang sepatutnya senang faham lah. Tapi taklah kepada kitab-kitab ahlul bid'ah. Maka ahli bid'ah, mereka menyebarkan bolehnya memerangi pemerintah dengan pedang. Boleh mengangkat senjata untuk lawan kepada pemerintah. Itu ahli bid'ah. Maka kalau ada seruan, marilah kita memerangi pemerintah yang ada sekarang, bagi itu ahli bid'ah lah. Itu konsep Khawarij. Itu konsep Mu'tazilah. Kita boleh untuk mengkritik. Kita boleh untuk menyatakan apa yang kita tak setuju. Tapi siang malam kita berkempen memburukkan pemerintah tu dah lain namanya. Siang malam kita menyatakan bahawasanya apa yang dibuat oleh pemerintah ni akidahnya kufur, tanam ke masyarakat. Akhirnya masyarakat pergi buat sendirilah. Tak nak tinggal. Dia pergi bom
balai polis lah pergi bom pejabat Perdana Menteri ke. Siapa yang susah? Maka ini semua adalah sepatutnya dipahami oleh kita semualah. Banyak hadis-hadis Nabi yang lain Nabi SAW menyatakan a'tuhum haqqahum fa innallaha sa'iluhum amma star'ahum. Dan banyak lagi bila orang kata, wahai Rasulullah, boleh tak kami perang dengan mereka? Boleh tak kami perang dengan mereka? Nabi diam. Boleh tak kami perang dengan mereka? Tak boleh. Alaikum bis-sam'i wa ta'ah. Hendaklah kamu dengar dan taat. Alaihim ma hummilu. Bagi mereka itu apa yang mereka kena buat. Bagi kamu ma hummiltum. Bagi kamu apa yang kamu kena buat. Apa yang kita kena buat? Taatlah. Dengar dan taat. Bagi mereka, dia kena memberikan hak rakyat. Itu dia punya kerja lah. Bagi hak rakyat kena adil. So, kita pula kena taat kepada mereka. Apabila kita tak buat hak kita, maka kita salah. Dan apabila mereka tak buat hak mereka, yang sepatutnya mereka buat, mereka salah lah. Nak lawan, tak payah lawan. Serah kepada Allah Ta'ala sajalah. Mana boleh kita lawan? Sebab kita tak mampu nak lawan. Maka itu urusan tu kepada Allah. Kita pun baca hadis. Nabi kata, nasihat bersendirian tak? Jumpa mereka dan nasihat berdepan. Kalau mereka terima, Alhamdulillah. Kalau mereka tak terima, kamu telah menunaikan tanggungjawab. Selesai masalah kita. Yang dia sibuk nak perang, kenapa? Nak sangat jawatan. Sebab itulah berperang. Itu saja isunya. Orang yang nak lawan ni sebab dia pun nak jawatan, kan? Maka sebab dia nak jawatan, sebab itulah dia nak guling. Yang kita-kita ni yang hang lawan ke hang tak lawan ke jawatan apa-apa tak ada, sibuk kenapa? Kan? So, balik kepada yang tadi, maka apa-apa saja pemerintah yang naik, walaupun pemerintah itu Asy'ariyah wal Maturidiyah yang kita tak bersetuju, taat, diam cukup. As-sam'u wa ta'ah. Kalau kita pula pergi kempen, kita kena lawan pemerintah kita sebab dia Asy'ariyah, kita kena lawan sebab Asy'ariyah sesat. Itu nama khuruj ke tak? Khuruj lah. Khuruj dengan kalam. Dan kalau lebih lagi, dia akan jadi khuruj dengan tindakan. Jadi itu dua-dua khuruj. Itu maksud khuruj. Apa-apa pun macam kita sebut tadi, nak kritik okey saja, kan? Boleh saja kritik, tapi jangan jangan kita orang kata mengimpen orang ramai untuk menjatuhkan dia. Tak boleh lah. Maka kita buat apa yang kita mampu. Hak kita yang tak ditunaikan oleh pemerintah, maka itu adalah kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Allah sendiri yang akan menentukan dia punya tahap, dia punya term sampai bila, itu urusan Allah Ta'ala. Adapun urusan kita, bila ada peluang untuk kita pangkahlah. Bila ada peluang untuk kita naikkan yang bagus, naikkanlah. Tapi bila dah orang lain naik, taatlah. Kan? Bagi itu konsepnya. Mudah saja. Kan? Kenapa ulama ahli sunnah bubuh dalam kitab akidah? Berikutnya. Kenapa bab ni ada dalam bab akidah? Dia bab akidah ke? Boleh bahaslah, kan? Ada orang kata dia bab akidah. Ada orang kata dia bukan bab akidah. Macam kalau kita kata sapu khuf, bab akidah ke tak? Menyapu di atas khuf. Tapi ulama ahli sunnah memasukkan sapu atas khuf dalam kitab akidah. Dia kitab akidah ke dia bab fiqh? Bab fiqh lah. Tapi kenapa ulama ahli sunnah memasukkan dalam bab akidah? Kerana Khawarij, kerana Syiah, mereka menyelisih ahli sunnah dalam bab tu. Dia jadi suatu simbol. Maka simbol ahli bid'ah tak nak sapu atas khuf. Maka sebab itu para ulama ahli sunnah, bila dia sebut tentang bab-bab dia selitkan. Maka ahli sunnah menyapu di atas khuf. Maka sama dalam bab ini pun boleh bahas. Siapa yang setuju dia bab akidah, okey, no problem. Siapa kata dah, ini bab fiqh lah sebab pengurusan umat, pengurusan politik. Maka dia bukan bab akidah. Tapi kenapa para ulama boleh bab akidah?
Kerana ahli bid'ah menyelisihi ahli sunnah dalam bab ni dan telah menjadi rumus dan menjadi apa orang kata simbol ahli bid'ah jatuh ke pemerintah dengan senjata. Dah jadi simbol ahli bid'ah lawan pemerintah yang dia tak suka. Ahli sunnah tak macam tu, maka para ulama oleh kerana dia telah menjadi suatu yang membezakan antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah, maka ahli sunnah memasukkan dalam bab akidah. Adapun dia akidah ke fiqh ke, siapa nak i'tiqad dia berakidah pun no problem. Kerana keumuman lah kan. Semua apa yang disebut dalam Quran Sunnah akidah lah, betul lah. Tapi dia kata, ini bukan bab akidah. Dalam erti kata, akidah adalah bab kepercayaan, bab iman, bab yang ghaib. Adapun bab politik adalah bab fiqh. Pun kita tak ada masalah. Kita tak ada masalah dalam bab tu. Boleh, no problem. Yang pentingnya, tak kira lah. Bab solat, bab akidah tak? Ya, dia bab akidah. Tapi dia bab fiqh. Bab solat, ulama' tak masuk dalam bab akidah. Yelah, memanglah rukun Islam sebut solat 5 waktu. Tapi angkat takbir, bagi salam, baca ni lah. Dia bab fiqh lah. Batal, kentut batal wuduk, tak kentut batal wuduk. Dia bukan bab akidah. Tapi dia akidah lah. Asasnya akidah tak? Maka memanglah dalam kita punya akidah ahli sunnah ni, semua yang dalam Quran Sunnah akidah kita lah. Tapi para ulama membahaskan ataupun membezakan yang akidah ni, bila kata akidah dengan iman ni, dia lebih kepada kepercayaan, i'tiqad. Adapun bab-bab yang melibatkan tasarruf, muamalat dengan binatang, muamalat dengan pemerintah, muamalat sistem politik antarabangsa, sistem politik kenegaraan, maka dia bab fiqh, bab fiqh politik lah. So luas bab ni. Tapi macam kita sebut tadi, kenapa ulama ahli sunnah masukkan? Kerana dia telah menjadi simbol yang membezakan antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Maka sebab itu para ulama masukkan dalam bab akidah. Dan bila semua ulama yang kemudian berjalan mengikut kaedah itu, maka bila mereka tulis akidah, mereka akan pasti memasukkan bab ini dalam bab akidah kerana dia telah menjadi simbol ahli sunnah wal jamaah. Adapun yang menyelisihinya adalah perangai ahli bid'ah. Wallahu a'lam. Yang akan datang kita masuk al-jihadu madin ila yaumil qiyamati ma'al barri wal fajir, iaitu peperangan juga bersama pemerintah. Walau pemerintah itu baik ke zalim ke, kita wajib juga untuk berperang bersama pemerintah Islam. Wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka